Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sihat Tok Muk dengan Dr. Alhamdulillah. Kamil? Alhamdulillah. Baik, kita ada senggang masa 2 minggu sebelum kita bermula sebab ada minggu sudah Tok Muk dengan Dr. Kamil dengan Ustaz Wanji. Jadi ada masa lebih sikit lah untuk kita mikir-mikir susun bahan dan seumpamanya. Boleh. Jadi sebagai mukadimah untuk asas 20 yang kita nak cuba gembelingkan, kita cuba nak war-warkan dengan berasaskan juga tidak meninggalkan satu panduan daripada Al-Imam Hasanul Banna, tapi dengan lebih kita kata realistik lah dengan situasi dan seumpamanya. Asal usul kalau kiranya usulul 20 ataupun usul 20 yang kita angkat jadi asal 20 ni berasal daripada rukun pertama daripada Arkanul Bai'ah yang Imam Hasan Al-Banna susun lah. Yang bermula dengan Al-Fahmu, Al-Ikhlas, Al-Amal, Al-Jihad, Al-Tadhiyah, Al-Ta'ah, Al-Thabat, Al-Tajarrad, Al-Ikhwah dengan Al-Thiqah. Jadi nombor 1 tu dia letak Al-Fahmu, dan daripada Al-Fahmu tu pula kembang jadi 20 yang jadi usul 20 usulul 20 itu. Dan sebagaimana sesi pertama tempoh hari kita bahaskan bahawa seolah-olah Imam Hasan Al-Banna dapat kesan lah 20 usul tu merangkumi cadangan ataupun satu bentuk kita kata formula bahawa inilah masalahnya dari sudut pemikiran. Sebenarnya saya melihat begitulah. Inilah isunya dan inilah cadangan penyelesaian kalau semua yang namanya Islam walaupun beza dari sudut mazhab, fiqhnya, akidahnya boleh faham benda ni, boleh duduk sekali. Dia boleh agree to disagree lah. Setuju pada benda yang perlu setuju dan tidak setuju pada benda yang boleh kita tak setuju. Agama kita cukup fleksibel dalam bab tu. Jadi untuk kali ini kita nak bahas ataupun kita nak bincang, kita nak wacana. Dan saya harap tidaklah terlalu teknikal tapi tidaklah terlalu umum sebab serius juga benda ni Tok Muk ya. Yalah. Tak apa. Jadi usul al-usul al-awwal ni iaitu usul pertama panjanglah dan sebagaimana Tok Muk dan Dr. Kamil sebut pun kalau nak bahas sungguh nak syarah dalam arti kata itu jadi sebutir buku pula ni usul pertama ni. Tapi disebabkan kita zaman terkini ni kita kalau boleh kita nak komprehensifkan dia dan rumus-rumus dalam arti kata rumus-rumus. Jadi singkatnya syumul iaitu al-Islam nizam syamilun iaitu faham kesyumulan Islam dalam konteks kekinian itu dalam konteks negara kita lah. Apakah telah mencapai kalau saya nak tanya soalannya? Kira-kira pengalaman Tok Muk Islam yang syamil itu sendiri dalam konteks Malaysia hari ini apakah ia sudah mencapai tahap yang benar-benar difahami oleh daripada hak atas sampailah hak ke bawah lah. Saya mula dengan gitu, saya tak bacalah dia punya matan secara panjang lebar tu. Mungkin boleh mula dengan Tok Muk untuk bahas dulu 10-15 minit ke? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni orang yang agak sikit dari segi ni. Saya kata orang Malaysia ni tak fahamlah mana lagi. Taklah begitu memahami secara mendalam. Tidak macam orang yang ikut ikhwan tu. Sebab tidak ada satu bimbingan yang betul-betul jelas. Satu bimbingan yang betul-betul jelas, yang mursyid dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita gunakan benda ni sebagai habis tinggi, kita gunakan untuk usrah kita. Lepas tu kita baliklah. Jadi kefahaman tu tidak mendalam dan tidak menyeluruh. Kalau ada orang yang faham pun, gulungan para ilmuwan sahaja. Adapun para pemerintah, dia belum lagi memberi perhatian kepada asas-asas seperti ini. Begitu juga masyarakat kita tenggelam di bawah persoalan-persoalan furuk. Jadi yang banyak masyarakat kita berminat kalau ada khilaf, perbezaan pendapat begitu, itu suka dia debat, debate. Jadi sekarang ni kalau kita nak
memberi tumpuan kepada usul Ash'ari ni, kita kena consider ini sebagai kita bermula daripada kosong. Kalau kita nak cuba relate betul-betul lah dengan masyarakat kita. Kecuali kalau kita nak laksanakan ataupun nak cuba memahami dengan secara umum, itu dah pun ada lah. Tapi tidak yang secara mendalam itu tidak lagi meresap dalam sebagai satu budaya hidup. Sebab kalau sesuatu yang dipahami betul-betul tu, dia tidak akan menjadi benda yang sekadar boleh disebut, tetapi dia menjadi suatu budaya dalam hidup kita. Misalnya kita katakanlah, masyarakat Islam ini, kalau dia faham masalah Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dia tak buat benda-benda buruk. Mana Bismillahirrahmanirrahim, nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, derah, kohor, kuat. Tak. Tapi makna Bismillahirrahmanirrahim, aku ini makan kerana Allah. Makan kerana Allah. Tidak semua orang boleh. Jadi semua orang katanya, dia kata makan. Baca Bismillah. Itulah. Jadi kita baca hadis. Dia kata, kullu dhibalin lam yubda' Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Maknanya bukan artinya Bismillahirrahmanirrahim baca tu. Tetapi konsep dalam kepala tu. Jadi sekarang ni kita beragama setakat mulut saja. Macam yang orang tahlil. Baru ni kita bincang tentang tahlil kan. Tahlil. Dia sebut ya ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Sebenarnya bila kita mengulang tu, dia menjadi satu yang sebati dalam ingatan kita. Jadi bila sebati dalam ingatan kita tu, dia jadi budaya. Bila jadi budaya itulah baru makna kepahaman tu menyeluruh. Sebab tu sekarang ni kita nak banding masyarakat kita, masyarakat Arab. Kadang-kadang kita merendah-rendahkan masyarakat Arab tu, orang Arab sendiri. Tapi pembudayaan Islam lebih kuat dalam masyarakat dia. Itu tu mute tu. Oh, tak ingat. Apa nama Dr. Kamil sendiri ada tambahan untuk mukadimah kita dulu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ana rasa tidaklah bertentangan dengan Datuk Muk tu. Tapi saya cuba melihat dari satu angle lain, iaitu angle pensejarahan. Sebelum ni pun Ana tak pernah fikir tajuk ni. Tapi bila dinyatakan tajuk ni, Ana belum fikir saya dua ni, Ana kata kita telah melaksanakan Islam yang syumul di Malaysia. Iaitu, betul saya nak beri beberapa premis lah. Pertama dari segi sejarah, kita tengok abad 17, 18 tu kita dijajah. Dan dalam penjajahan tu memanglah kita dapat melaksanakan sepenuh syariat Islam yang syumul. Tetapi saya nak mikro lagi, saya nak bawa contoh Kelantan sebagai satu contoh lah. Bila sampai kepada zaman Kesultanan Le Yunus, maka Islam bermula dengan pengajian ilmu sebagai contoh. Dari negeri lain pun. Maka di situ timbullah ulama pertama, semua Datuk pun tahu, Syekh Abdul Halim Al-Yunusi, kemudian anak dia Haji Yaakob, dia menyebarkan ilmu pengetahuan di istana dan di luar istana. Kemudian istana sebagai pemerintah dan ulama sebagai penasihat melaksanakan sedikit sebanyak secara keilmuannya. Sedikit-sedikit daripada fardu ain kepada fardu kifayah. Kalau minta maaf saya panjang sikitlah. Ya, Syekh itu bercakap tentang fardu ain, Haji Yaakob anak dia tu yang menjadi penasihat pada Sultan Muhammad pertama membincang fardu kifayah. Kemudian mengajar kepada orang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya nak sebut, itu kita sebut sebagai ulama-ulama tradisional. Tetapi awal abad 20, saya nak sebutlah 3-4 orang contoh yang mula memberikan Islam secara ideologi. Bukan lagi dalam bentuk kitab, tetapi bila balik Syekh Tahir Jalaluddin, bila balik Abu Bakar Ash'ari Perlis, kemudian Zulkifli Muhammad,
dia berkembang. Dan saya nak sebut dia, kita kena bagikan satu kaedah dalam Islam ni pun, fattaqullaha mastata'tum. Buatlah setakat yang kamu upaya. Jadi barangkali ulama-ulama pada masa itu dan pemerintah pada masa itu, rakyat ramai pada masa itu pun dia upaya setakat itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Inna ma'al usri yusra. Jadi bila balik Abu Bakar Asy'ari, bila balik Tahir Jalaluddin, pada masa itu kita semua tahu bahawa terkenallah disebut oleh William Ross sebagai kaum muda. Ia mendapat pahaman daripada Timur Tengah, khususnya Jamaah Afghani. Jadi saya rasa saya Tahir Jalaluddin tu macam Abduh dah. Kita letak situ. Abduh Malaysia. Syekh Al-Hadi menerbitkan karya-karya dia ni macam Rashid Ridha. Dia menyebarkan apa-apa pandangan tadi. Kemudian di Kelantan pula tak kenali. Walaupun dia disebut sebagai ulama tradisional, tapi dia juga lah pemikir, dia orang yang terlibat dalam kerja-kerja Islam yang berbentuk sosial dan institusi. Sehingga dia jadi penasihat kepada Menteri Besar, tanah itu, kemudian dia menerbitkan majlis pengasuh, dan dia mewujudkan Majlis Agama Islam Kelantan, dan terdirilah universiti pertama di tanah Melayu, iaitu Masjid Muhammadi Kota Baru. Jadi itu gelombang pertama saya namakan. Gelombang membawa Islam secara ideologi. Kemudian balik orang seperti Zulkifli Muhammad. Dia dulu masuk UMNO kerana nak merdeka, politik juga. Tetapi selepas dia tengok UMNO tak berapa kuat nak memperjuangkan Islam. Sedangkan dia bercakap tentang melaksanakan syariat Allah di bumi Malaysia. Itu cakapan dia, saya cek lah. Dia punya syarahan-syarahan. Dan dia kata, bila dia ditawar untuk jadi calon di Kelang oleh UMNO, dia tak nak. Dia kata kalau menang pun, dia tak sampai maksud dia. Kalau kalah pun dia nak melaksanakan syariat Islam, maka dia bertanding lah. Akhirnya, dia benar dibacok tahun 59, tahun 64. Dan idea dia menubuhkan pusat pengajian tinggi di Lampuri. Dan di situ saya tengok gelombang kedua. Gelombang nak melaksanakan Islam melalui politik. Iaitu mutar daripada Abu Bakar Al-Bakir dengan Parti Hizbul Muslimin, diteruskan oleh PAS. Jadi sekarang ni daripada ilmu kepada kepahaman ideologi kepada politik. Kemudian mari gelombang tahun 70-an dengan ABIN, dengan Gerakan Islam dan sebagainya. Ketika itu juga merupakan idea tapi lebih kepada mulalah keluar Islam yang syumul, Islam cara hidup, dan di situlah peranan Saudara Anwar Ibrahim yang sebut sepatah. Itu yang saya mula-mula dengar. Tapi sebelum tu orang PAS dah bercakap udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam semua sekali tentang kesyumulan Islam. Kemudian bila berlaku Iran tahun 80 atau tahun 79, maka di situ baru naik semangat kita pula. Nak buat institusi-institusi. Maka timbullah Bank Islam, timbullah Universiti Islam, timbullah pusat-pusat pengajian Islam dan sebagainya. Jadi maknanya berkembangan dia tu melalui gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan pada saya lah tahun 1990 ini, walaupun tak sempurna, tetapi kita Malaysia sudah melaksanakan Islam yang syumul. Sehingga berlaku pula polemik. Mahathir kata Malaysia negara Islam. Orang PAS kata Malaysia belum negara Islam. Tapi soal kita bagaimana kita nak mengisi. Sama ada di negeri Islam kan, negara bukan Islam kan. Tapi kita nak mengisi. Tetapi prinsip-prinsip asas yang digunakan di Malaysia ini, walaupun kita kata tak sempurna, tapi asas-asas Islam yang syumul itu daripada soal akidah, walaupun Datuk Mu kata ini dalam keadaan yang kita kata lemah lah, dalam keadaan yang mendata, dalam keadaan yang cukup sederhana, atau tapi tidak bermula daripada kosong. Maknanya saya kata kita dah masuk ABC. Kata Dr. Mahathir sendiri, dimulakan dengan penerapan nilai Islam. Dan di situ di belakangnya orang seperti Yusuf Noor dan sebagainya. Kemudian bila mari kemudian ni makin lengkap. Jadi walaupun tidak selengkapnya, tapi bagi saya kerangka Islam yang syumul itu sudah wujud di Malaysia. Wallahualam. Baik, alhamdulillah sebab Dr. Kamil dah pergi ke lebih luah dan juga mendebarkan tu, saya pun sambutlah dia punya kalau main badminton tu bola tanggung lah kita kata. Saya pernah tanya seorang ahli politik Tok Muk ya, bila kita duduk
forum, tapi forum tu forum agama. Perubahan akan berlaku dan arti kata kita melihat elemen penting untuk perubahan itu berlaku adalah pada manusia dan sistem. Jadi antara sistem dengan manusia ni, kita melihat untuk mencapai kefahaman ataupun melaksanakan Islam yang syumur tadi tu, melibatkan semua perkara lah. Negaranya, undang-undangnya, apa semua betul begini. Dalam konteks realiti negara kita, yang saya tahu Tok Muk terlibat dengan banyak event yang melibatkan hal ehwal agama Islam ni, setara manakah kejayaan yang sudah dicapai itu? Kalau boleh Tok Muk share. Dia kesyumulan Islam dalam masyarakat kita, dia masih bersifat impian. Kita nak lihat macam nak ukur sesuatu tu, dia ada dua pengukuran. Satu pengukuran secara vertikal, satu pengukuran secara horizontal. Dalam masyarakat kita ini, kita tengok ada orang yang banyak sangat menekankan soal fardu ain. Kemudian fardu kifayah. Kemudian hal sunat, hal wajib. Sehingga dia buat sunat hari-hari, sunat puasa adalah. Tapi rumah dia kotor. Saya bandingkan dengan kita ni orang Kelantan semua ke tiga ni? Nah, Kelantan semua. Kelantan semua. Oh, Kelantan semua. Kita balik ke Kelantan. Kelantan totok. Totok. Nah, saya nak sebut satu. Kebersihan. Satu, persekitaran hijau. Itu asas dalam Islam tu. An-nazafatu minal iman. Tetapi saya rasa Kelantan adalah antara negeri yang kotor. Kita masjid banyak, surau banyak. Tetapi aspek-aspek itu tidak ada sebab kita memberi Islam yang tidak syumul. Jadi saya nak cadangkan, kalau kita nak balik kepada syumul, kita lupakanlah yang lepas tu. Kalau nak balik pada syumul, kita mulakan dengan pengukuran horizontal, ufuqi. Apabila matahari terbit, cahayanya tidak naik ke atas lagi, tetapi kita boleh tengok di ufuk timur tu, dunia sudah ada syafaq, ada warna naiknya matahari itu. Jadi yang itu tidak ada. Kita banyak menekankan pengukuran secara raksi, secara vertikal. Kita cakap politik sampai separuh langit. Cakap politik kita. Tetapi dari segi penghayatan Islam dalam bidang yang lain, saya tengok jiran saya di Nelampuri itu punya kuat pas sampai kapirkan orang. Tapi dia pergi curi barang dalam tanah saya yang saya sewa kepada orang. Dia pergi curi barang situ. Dia jadi pencuri. Kemudian seorang tu dia bila kita kenduri, namalah doktor kami apa ingat sangat, keluarga kami lah. Sepupu dia buat kenduri kahwin, sembelih lembu besar bukan main lagi, ribu-ribu orang datang. Dia bawa ayam. Dia kata aku tak say makan makanan kamu ni mu orang UMNO. Haram. Dia tu sembelih ayam tu. Sembelih ayam dia makanlah ayam tu di situ. Jadi cakap dia ni dari segi itu sampai separuh langit. Tetapi dalam hal-hal yang lain tidak ada. Tok ada sepupu pula kita kita tu. katakan, ya? Tok sepupu tu. Sepupu. Tok sepupu. Dia lebih jelas lagi. Tak apalah. Boleh lepas pada tu. Lepas tu katanya ulama-ulama fardu ain. Dia menitik beratkan tentang fardu ain dia, macam mana tahiyat kita, jari kena macam mana, duduk selepuh macam mana. Kemudian kalau goyang sikit batal, kalau macam ni detail betul-betul. Tetapi dia menghabiskan masa, membazir masa, dia tak buat kerja, dia pemalas apa semua sekali. Kemudian hidup sangat mengharapkan makan gaji dalam masyarakat kita.
Sedangkan Nabi kata, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada kita memakan daripada peluh kita sendiri. Begitu kan? Jadi ini kadang-kadang makin kuat Islam dia, makin makin kuat Islam dia, dia pergilah katakan dulu apa tu puak-puak apa tu puak tabligh tu. Lebay ke main lagi, kemudian sampai pakai jubah singkat, kalau tak boleh singkat tak boleh apa semua sekali. Pergi mana-mana semua sekali, lebay. Tapi dia tinggal abaikan isteri dia sampai isteri beranak pun dia tak balik. Sampai isteri minta daripada orang lain duit. Maknanya kita tidak diberi oleh para ulama kita suatu konsep Islam yang syumul. Sedangkan Nabi, masa Nabi dulu, bila dia kata kita mesti berpegang kepada akidah yang betul, maka semua orang mesti berakidah. Jadi ada dia punya kadar dia. Cukup. Awak tahu bahawa di sini bila ada unta, ada tai, ada unta, cukup. Jadi kalau level tu okey lah. Level tu okey. Jadi kalau lepas ni awak nak jadi sufi, awak nak jadi faqih, awak nak jadi apa, tu specialist. Tu special dari segitu. Jadi kesyumulan ni tidak ada. Itu yang mungkin kita kena baiki sikit dalam masyarakat kita. Maknanya semua orang perlu ada satu penyelarasan bersama kita. Bila penyelarasan sama kita tu, katakanlah kecantikan masjid dalam negara kita. Tadi orang cerita masjid di mana? Di Seremban. Masjid Rashid Hussein. Bukan main lagi cerita cantik macam di angkasa. Tetapi apakah pengisian masjid itu sama dengan kecantikan masjid kita? Zaman Rasulullah, masjid daripada tamat, badan tamat. Tetapi penghayatan masjid itu kuat. Jadi itu masalah perimbangan itu. Jadi ya mungkin kita seolah-olah kalau nak buat binaan, baru kita menanam ceracak dan ceracak tanaman begitu tinggi dan tak boleh kita nak levelkan. Jadi oleh kerana itu, sebab itu perlu kita semua orang yang berminat dengan Islam, orang politiknya, orang akademiknya, orang ekonominya, orang apa semua sekali, dalam bab ekonomi. Orang duduk di bank negara, dia sangat menekankan soal-soal yang remeh-temeh, yang apa semua sekali. Yang orang duduk industri, rasa terkenyit dengan polisi-polisi di bank negara itu. Jadi dia tidak boleh selaraskan bagaimana kita nak bisnes melalui kita punya syariah dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah kita. Tapi kalau kita tengok secara sepintas lalu, okeylah. Okey, tetapi kita tidak tahu bahawa di belakang air yang rata itu, di atas tu, tetapi di dalam tu ada bonggol, ada macam-macam lagi. Jadi kita perlu melihat dari segi itulah. Kalau nak kita laksanakan syumul tu. Baik, Tok Muk lebih setuju bahawa kita kena fokus pada pembangunan saksiah manusia, masyarakat tu dulu, ataupun fokus pada kena ubah sistem tu dulu? Dia macam ni. Ustaz kena cari asasiat. Dalam Ikhwan ada penulisan-penulisan tentang al-asasiyat. Maknanya kita letakkan kita punya foundation tu luas. Konkret kita tu luas, asasiat tu. Kalau tidak dia akan runtuh. Jadi kalau kita hanya bangun, misalnya kita katakan Islam politik kan. Tak usah katalah Islam syumul. Saya memperjuangkan Islam syumul, tapi saya hanya memperjuangkan Islam politik saja. Tak syumul. Orang macam saya ni, Islam akademik. Tak nak cerita lah politik, tak nak dengar politik ni. Saya bukan bukan orang politik. Tak syumul juga sebab awak tak ambil hirang tentang politik. Jadi benar-benar ni yang kita kena. Jadi Islam ni sebenarnya, saya lah. Dia ada 3 faktor. Tuhan, manusia dan alam. Wahyu, ilmu, manusia, akal dan persekitaran. Jadi ketiga-tiga tu dalam sesuatu keputusan mesti diambil kira. Apa kata wahyu, apa kata kita punya pemikiran dan apa kita punya persekitaran hidup.
Ini yang bagi masalah lemah pada kitanya. Katalah dulu. Jangan panjang benar. Kita ralik lagi Dr. Tengah. Baik, Ustaz, Dr. Kamil juga soalan yang lebih kurang sama saya tanya. Dr. Kamil melihat pendidikan untuk memahamkan kesyumulan Islam itu lebih terkesan dengan gerakan dakwah ataupun sistem, kalau kita hari ini maksudnya melalui pendidikan ada seumpama yang mana Dr. Kamil dengar ke tak? Soalan tak putus-putus. Maksudnya soalan lebih kurang sama dengan Tok Mu tadi. Ana jawab lah. Ana bagi asas lagi. Pertama saya nak pegang kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Dan bila Ustaz Mut cerita tadi tentang seorang tu nak lengkap semua, saya melihat kelengkapan syumul itu bukan atas seorang-seorang, tapi atas semua. Maknanya kita nak secara keseluruhannya, ada ahli politik, ada ahli akademik, ada ahli ekonomi, kita campur semua, maka setakat yang dia buat itu, maka dia telah menjalankan Islam yang syumul. Dan saya rasa kepahaman ni, saya nak bagilah satu maklumat yang saya rasa orang lain tak tahu juga. Iaitulah antara orang-orang yang mendapat awal pemahaman tentang Islam yang syumul, ialah Ustaz Nik Muhyiddin Musa. Bila dia balik pada Mesir, dan dia di College Islam, dia jadi pengetua College Islam. Ketika itu dia sudah mula mendidik anak-anak murid dia di College Islam itu dengan Islam yang syumul, dengan sembahyang tahajud dan sebagainya. Dan nama Ustaz Muhyiddin ini tidak pernah diangkat sebagai seorang tokoh yang saya bagi saya lah, yang membawa tajdid. Dan bila dia bawa College Islam, maka kita tengoklah pelajar-pelajar College Islam itulah yang akhirnya jadi menteri, jadi ahli politik. Dan di situlah bermula kita tengok kita mengadakan pelajaran agama di sekolah rendah, pelajaran agama di sekolah menengah, yang walaupun tidak mencapai sepenuhnya, tapi saya rasa asas-asas keagamaan yang asas kepada pelajar-pelajar kita yang masuk sekolah rendah, sekolah menengah, cukup untuk makan lah. Kalau dia amalkan betul-betul. Tapi saya kata-kata je lah. Maknanya kita tidak buat secara sepenuh. Tapi berbanding dengan, saya mula daripada kosong tadi, daripada 1-2, maknanya kita dah capai. Sehingga sekarang ni, sistem-sistem kita, dia masih dualism. Tapi dia sudah mula mengorak langkah. Daripada ada mahkamah sibel, ada mahkamah syarak. Daripada ada perpustakaan, ada perpustakaan Islam. Daripada ada universiti, ada universiti Islam. Daripada ada fakulti Islam. Sehingga dualisme ini berlaku. Tapi dah kali dualisme ni, Datuk Muhsan sebut juga, macam kita kurung satu ekor ayah dengan seekor musang. Biasanya yang ayah ni kalah lah. Dan kita tengoklah, mahkamah syariah terpinggir, sekolah agama terpinggir, apa-apa saja yang bernama agama tu, jauh terpinggir. Tapi dalam masa sekarang ni, maknanya dulu dia letak macam tu, sekarang ni dia sudah mula indimatch, mula berasimilasi. Sehingga Datuk Musteri pun dah buat di Akademi Islam contohnya. Sains Islam, macam-macam lah. Yang dulu dia tak pernah fikir. Maknanya sekarang ni, dia makin dekat. Tapi satu masa lagi, saya optimis lah. Tetapi dengan perjuangan yang panjang lah. Dan saya kata indah kita kena bagi kredit kepada, bagi saya lah, Ustaz Muhyiddin Musa. Ada buku dia baru terbit dengan DBP, Dr. Kamil. Kajian master ke PhD siapa dia tu tak baru terbit lah. Tapi memang tenggelam sungguh nama dia tu. Jaranglah dinukilkan dan diangkat itu. Jadi kita kena angkat sebab dia ni pertama sekali saya ingat dia berperanan besar di Kementerian Pendidikan dengan bahagian agama tu. Yang kedua peranan dia di College Islam. Dan yang ketiga anak-anak murid dia ni semua saya ingat Dr. Yusufno lah, Hamid Osman lah, semua anak-anak murid dia. Daripada College Islam lah lahir Jabatan Pengajian Islam UKM. Kita jangan lupa juga sebenarnya Jabatan Pengajian Islam di Semulaya. Kita tengok nama Ismail Nawak ke. Ini juga orang ikhwan asalnya. Yang membawa, dia kita jangan lupa juga Dr. Rauf yang di College Islam juga. Jadi orang ini orang yang mungkin dari segi idea, dari segi ideologi membawa Islam yang umum,
Tapi saya kata lah, bertekad-tekad dan tajuk ini saya rasa terlalu subjektif. Jadi Ustaz Mu menilai dari sudut dia sebagai ahli akademik, sebagai seorang profesor emeritus, saya menilai sebagai seorang lebay kampung daripada orang awam, daripada orang biasa. Bagi saya lah, sehingga dah terutama lepas tahun 70-an lah. Lepas tahun 70-an ada sikit politik yang pengaruh Iran, tetapi kita nak kepada sistem yang lebih Islamik menjadi tuntutan masyarakat. Jadi kalau zaman dulu cilik pandai saja. Tahun 1900 dulu dah ada akhbar-akhbar majalah kita bercakap tentang penubuhan pusat pengajian tinggi Islam. Orang dah nak. Dan itulah yang kalau Islam tu kutip duit zakat dan sebagainya. Tapi sekarang ni dalilnya orang faham nampak ni sehingga sekolah-sekolah SMKA sekarang ni tak mampu nak menampung cilik-cilik. Sebab sekarang ni menteri pun ada anak sekolah SMKA. Ini sebagai satu fenomena kemahuan kepada Islam yang semua bagi saya lah. Allah. Menarik tadi Dr. Kamil sebut mengenai apa yang Tok Muk cuba buat di API dulu, iaitu maksudnya yang saya faham Tok Muk cuba nak integrasikan, yakni balik pada tradisi asal ulama-ulama Islam yang bersifat ensiklopedik ataupun mausu'i. Yang tidak memisahkan antara yang dinamakan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Dan of course lah ilmu wahyu dengan ilmu sains itu lebih solidnya. Jadi idea di sebalik Tok Muk tu adakah mari daripada berfikir bahawa itu adalah satu aspek daripada Islam yang boleh membina kefahaman Islam yang syukur tu ke lagu mana tu? Okey. Ini panjang ni cerita ni. Saya mula dalam bidang pendidikan lah, akademik. Saya ambil Nilam Puri sebagai satu contoh. Nilam Puri dibangunkan atas cita-cita politik dengan harapan untuk melahirkan para teknokrat yang boleh melaksanakan cita-cita politik PAS yang menang secara mengejut tahun 59. Maka tugas menubuhkan sebuah institusi yang boleh melahirkan teknokrat Islam itu diberikan kepada mereka yang balik daripada Al-Azhar. Maka Nilam Puri pada waktu itu salin tak tumpah kopi daripada Al-Azhar University. Maknanya Al-Azhar sebagaimana yang dideprecatkan di Malaysia pada waktu itu. Maknanya pengajian dia sifatnya agak tradisional. Jadi sebuah pengajian tradisional ini dia boleh melahirkan para ustaz, para nubai, ahli-ahli agama, tetapi dia tidak boleh melahirkan profesional. Sebab tu kita tengok sekarang ni, kalau tengok dalam pentadbiran negara kita lah, orang yang memperjuangkan Islam secara ideologi, secara ilmu dan sebagainya lemah dari segi profesionalisme. Tadbir tak pandang, cakap banyak daripada kerja, kemudian emosional, sangat mempertahankan pandangan sendiri, orang lain itu banyak tak betul. Itu yang ada masalah di situ. Sehingga saya rasa masa Tan Sri Sanusi Junid jadi Menteri Besar Kedah dan saya menjadi pengarah Akademi Islam Nilam Puri, Universiti Melayu ni, kita berpakat nak bagi kursus bagi orang Kedah yang balik pada Azhar tu, kursus pentadbiran supaya dia faham pentadbiran, tak jadi. Jadi idea yang bila saya balik daripada Al-Azhar, saya dapati ilmu yang saya belajar di Nilam Puri dulu tak cukup untuk menjadi profesional dalam berfikir, dalam bekerja, dalam mentadbir. Maka bila saya kritik benda tu dalam mesyuarat jawatan kuasa akademik, orang minta saya suruh tulis satu kertas. Saya simpan lagi sekarang ni kertas tu. Saya mengkritik bagaimana gagalnya kurikulum kita untuk melahirkan itu. Sehingga saya kata kita cuba melakukan pengajian komparatif. Maksudnya Bakar Hamzah dah ada idea tu.
Dia bawa Mak Ibrahim, dia bawa Azmi Khalid, dia pergi mengajar di Nilampuri pada waktu itu. Dah ada permulaan, tapi saya nak tekankan sikit, susah ustaz-ustaz kita menentang. Okey, bila saya diberi peluang menjadi seorang dekan di situ, saya mula cuba memperkenalkan macam ni teorinya. Tak usah saya lah, banyak ego sangat. Kita bermula di Nilampuri dengan secara coraknya klasik. Kemudian klasik ini bukan tak bagus. Klasik itu bagus asalkan dia klasik atas yang betul-betul up to date. Jadi benda-benda ni, kereta klasik, kereta buruk, dia kena kita beza tu. Kalau sesuatu yang sangat tinggi nilainya, lama dipakai, dia menjadi kereta klasik. Tetapi kalau dia lama tetapi nilai dia tidak tinggi, tidak up to date nilai dia, dipanggil kereta buruk. Dua tu masalah. Jadi yang diamalkan di dalam Puri bawah ni dulu klasik, tetapi saya anggap ini satu sistem yang sudah buruk orang bawa klasik. Jadi kita kena tajdid. Mula-mula tu kita tambah dengan subjek pengukuhan. Ini subjek pengukuhan. Dengan sekadar kita ajar budak-budak baca kitab, nak suruh jadi hebat pada kita ke, macam kita ke, tak ada subjek-subjek lain yang mengukuhkan. Jadi kita tak boleh faham. Katalah, kalau orang baca tentang hudud, tentang jenayah Islam, sekadar baca kitab-kitab fiqh imam-imam dulu, dia tak boleh faham persoalan jenayah dalam masyarakat kita. Sehingga dia baca kitab Abdul Qadir Audah. Abdul Qadir Audah itu seorang lawyer kanan. Dia duduk dalam penjara itu, dia cuba memahami fiqh Islam tu dalam konteks persoalan semasa mengikut undang-undang jenayah. Ini yang dibuat oleh Profesor Mak Ibrahim. Jadi dia kata, aku nak faham Islam, maka melalui konsep undang-undang dia, maka dia panggil semua hakim syar'i, qadi apa, bagi input. Sebenarnya dia belajar daripada budak tu. Profesor Mak Ibrahim kata, saya yang belajar pada awak, bukan awak belajar pada saya. Okey, satu peringkat. Kita boleh tingkatkan sikit. Mula-mula kita mai ke Universiti Melayu ni, saya yang dekan mula-mula syariah itu, kita bagi ekonomi, bagi undang-undang, bagi apa pengukuhan. Jadi sampai satu peringkat, dah mantap pengukuhan itu, kita bagi satu konsep yang komparatif. Bila kita komparatif, sebenarnya bila kita belajar secara komparatif, nilai sampingan yang negatif itu banyak. Banyak. Kita tanya budak tu, kamu belajar kat mana? Saya belajar Jabatan Pengurusan. Kita cerita syariah pengurusan tu. Itu psikologi betul-betul. Jadi akhir sekali, kita fikirkan tentang bagaimana kita assimilatekan dua tu. Jadi katalah undang-undang dan syariah. Kita satukan betul di bawah satu sistem yang kita katakan syumul tadi lah. Syumul tadi. Masa tu saya pun dah pencen dan sampai sekarang ni pun 2 kali saya cuba di Akademi Islam tu nak pergi kepada lebih lagi, kepada integrasi itu, reject. Sampai sekarang ni, apa yang saya tinggal dulu macam tu lah. Biar orang Akademi Islam dengar pun, saya rasa betul tu. Maknanya, perlu kepada lonjakan 1, 2, 3 kali lagi, barulah kita boleh melahirkan satu sistem yang boleh menjadi klasik. Bila boleh menjadi klasik, dia tidak ada lagi lah patut subjek pengukuhan. Dia tidak ada lagi subjek apa tu perbandingan sebab sudah masuk dalam tu. Jadi pengalaman saya, bila saya pergi ke ISTAC, saya ingat ISTAC ni ialah satu pusat pemikiran yang tinggi. Tapi saya dapati, para profesor di situ, seorang muqallid yang bertaklid kepada Ibn Khaldun, bertaklid kepada Imam Ghazali, dan saya criticize benda macam tu. Tapi saya ni orang kecil. Jadi kalau kita nak belajar Ibn Khaldun sekarang ni, jangan belajar Ibn Khaldun sebagai Ibn Khaldun pada zaman dulu, tapi Ibn Khaldun dalam konteks yang ada sekarang. Memang juga Imam Ghazali. Jangan belajar Ihya Ulumuddin itu terpisah daripada alam sekitar. Jadi manusia tu, jadi kalau Imam Ghazali katalah usul falsafah,
Kita kena baca Imam Ghazali berasas kepada mentaliti orang Malaysia sekarang dan realiti dalam Malaysia sekarang. Baru boleh. Jadi itulah saya pun bila habis masa begitulah. Jadi tak boleh kita nak melihat ilmu itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah. Oleh kerana itulah saya rasa saya pun gagal untuk melakukan sesuatu yang bagus kepada akademik dari akademik Islam dan sebagainya. Sebab UIA itu saya duduk 8 tahun dia kejapnya. Jadi sekarang ni kita kena move balik. Malah terakhir sekali saya cuba nak selesaikan, tapi saya tengok tidak ada kekuatan untuk kita mentajdidkan kita punya pengajian. Profesor Kamal Hassan mempunyai teori yang bagus tentang apa tu, kita kata saya sebut apa tu, Islamisasi. Integrasi dia. Islam. Saya tak nak ambil Islamisasi itu, tak ambil integrasi dia. Tetapi setakat teori Islamisasi itu tidak boleh direalisasikan oleh para pengikut. Bila saya menjadi ahli panel interview orang nak naik Profesor Madya, nak naik profesor di UIA, saya kata macam mana awak punya konsep Islam tentang perubatan. Dia kata kalau kita nak cocok kena bismillah dulu, kita kena tutup aurat. Itu bukan perubatan Islam, perubatan konvensional dicampur dengan mazahir, penampilan seorang doktor Muslim. Itu sajalah. Tapi isi perubatan Al-Farabi, Al-Kindi, semua ni yang ditinggal, diwariskan mereka itu, kita gagal untuk memperbaharuikannya. Saya nak bagi contoh supaya kita faham tentang ni. Katalah psikologi. Sejarah ilmu memberitahu kepada kita bahawa ilmu psikologi ini, ilmu nafs, dimulakan oleh ulama Islam. Tetapi apabila tamadun Islam jatuh, barulah lahir scientific psychology. Jadi dalam literature Islam tidak ada scientific psychology itu. Sekarang ini tak boleh lagi kita nak mempertahankan ini buku warisan Islam tentang psikologi paling top, paling tinggi. Ini adalah buku Ibn Khaldun, Muqaddimah, tak ada nak kita lawan. Dalam sejarah, yes. Tapi dalam realiti sekarang ini, dia sudah menjadi kurang. Ini kalau dia bank negara, dia panggil musyarakah mutanaqisah. Makin kurang. Jadi bahagian sumbangan kita tu dah habis. Dapat kepada barak semua sekali. Jadi oleh kerana itu, saya rasa saya sangat mengharap, sensitif ni pengurusi bila sebut benda ni. Saya sangat mengharap generasi kemudian ni cukup alert untuk memperbaharui ataupun menyambung segala apa yang kita lakukan, sehingga saya nak katalah akademik Islam pada waktu itu agak yang terkemuka je lah. Sekarang saya tak tahulah di mana tercorok ke di mananya. Itu mengumpat banyak. Dia penting Tok Muk sebab dokumen rasmi ni akan ada dan akan dirujuk insya-Allah pada masa depan. Jadi sikit sebanyak ia khazanah walaupun tidak secara bertulis. Selagi mana YouTube nanti ada apa semua, kita tak tahu siapa-siapa yang datang kemudian akan terdorong dan juga mendapat vision daripada apa yang kita bahas di sini. Jadi kita anggap dia sebagai legacy lah, insya-Allah. Okey lah, insya-Allah lah. Kita mengharapkan lahirlah Mahmud Zudi yang kedua, ketiga nanti. Baik, kita balik pada Dr. Kamil. Kalau kita melihat pada usul pertama yang Al-Banna susun ini, dia cuba rangkum semua sekali lah. Daripada hal daulah, hal undang-undangnya, kebudayaannya, harta, kekayaan dan seumpamanya, termasuklah akidah yang benar dan sahih. Pendek kata, dia nak ceritanya pasal kena faham Islam ni daripada hidup sampai mati. Dan kita lihat yang sungguh-sungguh bawa benda ni, kebanyakannya mendapat pengaruh ikhwan sebagaimana contoh gerakan Islam ABI mampu semualah. Dan akhirnya yang mempopularkan dan menjadi modal sungguh-sungguh kepada masyarakat adalah parti yang menggunakan dasar Islam lah. Jadi penilaian Dr. Kamil untuk semasa ni, sejauh mana gerakan politik ini, sebagaimana Pak Nasir kata, mempolitikkan Islam, berdakwah melalui politik dan
berpolitik melalui dakwah itu berjaya untuk, Dr. Kamil dah sebut tadi banyak sebenarnya, tapi dalam konteks masa ni lagi, apakah situasinya? Maksudnya sejauh manakah lagi yang perlu dianjak untuk lebih berjayanya idealism kesyumulan Islam itu? Saya rasa saya optimis. Dan saya rasa Datuk Mukmur bukanlah pesimis. Cuma kali kita campurlah dua tu. Kita tahu bahawa latar belakang orang Melayu ni, dia takut revolusi. Dia mau buat tindakan-tindakan drastik. Sebab tu Datuk Mukmur kecewa. Sebab orang Melayu ni dia berjalan dalam keadaan yang evolusi. Bukan evolusi saja. Evolusi slow. Jadi kita kena terima budaya tu. Kemudian dari segi budaya Islam pula. Dari segi budaya Islam pula, saya pernah baca, dia kata Ibn Khaldun itu adalah anak bangsu pemikiran Islam yang ada. Kemudian dunia Islam mandul daripada abad 15, 16, 17, 18, 19. Sehingga lahirlah dari segi sastranya orang pujangga seperti Iqbal, dari politik seperti Jamal Afghani, kemudian baru timur Muhammad Abdul, Malik bin Nabi, Malik bin Nabi dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena terimalah. Kita ni kura-kura. Kita ni labi. Bukan kita ni kuda yang tangkas dan sebagainya. Jadi saya nak bercakap dalam konteks tu lah. Jadi kalau Datuk cakap tentang kuda Torjan, saya bercakap tentang labi dan kura, mungkin jauh dah. Tapi saya masih pesimis. Menyentuh soal politik, saya kata, kita kena tengok kenapa latar belakang berlaku begini. Latar belakangnya, selepas kita dijajah beberapa abad, baru abad 20 baru kita selek mata. Negara Islam pun baru merdeka. Dan ketika itu jatuh kerajaan Turki Osmaniyah. Maka bila jatuh kerajaan Turki Osmaniyah 1924, lahir Ikhwan tu sebagai nak ganti negara yang runtuh. Tapi lahir dah bentuk jamaah. Bila bentuk jamaah tu, cuba nak balik semula kepada politik Islam. Jadi mungkinlah kerana kita dah selalu makan kopi ni, minum teh pun tak sedap, minum Milo pun tak sedap. Jadi kita jadi dah kemaruk politik. Bukan kita saja di Malaysia, tapi termasuk negara Arab dan negara Islam semua di Pakistan baik, Indonesia baik, lebih teruk pada kita lagi. Sama juga dengan Malaysia dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita kena balik kepada keseimbangan lah. Saya dah sebut makan hidangan sajalah. Jangan makan sambal saja, makan sayur saja, jangan makan daging saja. Ya kita nak imbang. Nak imbang ni lah peran yang besar kita sekarang ni. Orang-orang berilmu kena terjun dalam politik supaya dipimpin oleh orang-orang berilmu. Seperti juga dalam tasawuf kena dipimpin oleh orang ilmu. Tasawuf mula jadi rusak bila dipimpin oleh para juhala, oleh orang tak ada ilmu. Baca kitab pun tak betul, baris nama kitab pun tak faham. Jadi akhirnya ia begitu tinggi. Dikatakan tasawuf itu sebagai sebagai mutiara di mahkota tu dah jadi jatuh. Akhirnya orang pandai serong kepada orang tasawuf, pandai serong kepada orang dakwah, pandai serong kepada orang politik. Dan sekarang kita nak kena angkat. Dan mengangkat ni adalah dengan ilmu. Dan ilmu ni, tadilah, nak cari orang yang berani nak buat pembaharuan dan sebagainya, tak semua orang. Sebab semua orang jaga kedudukan, jaga jawatan, gaji, dan semua yang jadi pot turut dan jadi pembodek. Itu masalah. Jadi betul lah Datuk kata tadi, kita tidak syumur. Kalau kita syumur, asal kita anil haqi, syaitanul akhraf. Dia bisu daripada bercakap benar tu, syaitan yang bisu. Dia tak bercakap tu. Tapi orang ada sayang pakak, sayang kedudukan. Kita ni pun muncul pasal dah PhD dah tua dah. Berani lah sikit. Sambil muda, sambil kerja lupa. Jadi bisu juga. Begitu juga dengan orang lain pun saya ingat. Cuma nak cari keberanian. Dan ini balik kepada soal pendidikan lah. Bagaimana Nabi mengajar kita supaya syaja'ah. Allahumma wa'a'udzubika minal jubni wal bukhli. Sekarang ni orang Melayu kita ni, orang Muslim kita ni, jubni, penakut. Hingga kan tunggu disangka hantu. Dia juga bukhli. Bukhli ni bukan kata kedekut duit saja, kedekut tenaga, kedekut masa. Dia fikir nak bina rumah besar. Jadi pengorbanan tu. Kalau kita tengok orang yang berkorban, tengoklah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, saya tengok menangis. Rumah dia lah buruknya, pintunya buruk. Tapi kita sekarang ni,
Duk fikir sekarang ni, minta maaf cakap lah. Timbul pula di kalangan pendakwah atau agama lah. Kita kena setara dengan orang lain. Baru nampak hebat. Kalau orang lain rumah 5 tingkat, kita pun 5 tingkat. Orang lain pakai Porsche, apa sekarang ni, kereta yang pelik-pelik. Kita, jadi akhir sekali orang tengok tak ada beza lah. Agama awal ke, ulama ke dengan orang lain. Serupa, 2 kali 5, 5 kali 2. Kadang-kadang lebih teruk lagi. Saya ke jawatan, saya ke gaji dan sebagainya. Jadi ini kena revolusi jugalah. Tapi revolusi pun susah. Dalam budaya evolusi. Itu kok mana pun maknanya benda ni maknanya sebab tu tidak boleh buat keseorangan. Kena ada jamaah. Sebab tu dalam Islam tu dia tekan sangat alaikum bil jamaah. Cuma jamaah ni minta maaf lah. Organisasi kita ni kalau ikut penilaian ikhwan pun tu jamaah. Dia sebab jamaah ni dia udwi. Udwi ni makna ada kepala, ada kaki, ada kanan dan sebagainya. Tapi organisasi kita ni, organisasi gitu-gitu lah. Cakap bayar yuran, lepas tu, putusan pun tak ikut. Ketua kata A, tim lain kata B, Cik Usah kata C, Siswa Agung kata D, habis, rosak habis. Ini dalam politik jadi tu jadi. Kemudian masing-masing ada kepentingan diri. Masing-masing ada. Jadi nak balik kepada idealism balik. Ini balik kepada idealism pula. Jadi benda dia dah berlapis-lapis, tapi memerlukan kepada kesabaran lah. Sebab dia kata watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nanti orang kata retorik pula. Tapi itulah ke mana pun. Nak kata retorik, tak retorik, jalan tu siratul mustaqim itu satu saja. Allahuakbar. Dr. Kamil membuktikan apa yang dia kata dengan membuat pilihan lah 2-3 bulan lepas ataupun tahun lepas. Dia telah buat pilihan yang mengejutkan kita semua lah ya. Tapi kita mendoakan dia mencapailah apa yang dia pilih dalam jalan baru dia itu insyaAllah. Baik, untuk saya fikir walaupun tajuk besar tapi kita dah mencapah perbincangannya, tapi masih lagi banyak poin-poin dan benda-benda penting yang kami dapat kutip daripada Tok Muk dan Dr. Kamil, dan itulah yang kita nak sebenarnya. Kita tak nak perbincangan asasnya di situ, tapi perbincangannya konteks kita. Kebetulan pula telefon saya ni kurang 10% dah bateri dia, jadi saya takut mati tiba-tiba. Jadi untuk akhirnya kita nak minta Tok Muk dengan Dr. Kamil rumuskanlah dari sudut kami ni, saya ni generasi 30-40 lah kita kata, dan ke bawah 20, yang mungkin ada sedikit masa lagi untuk masa saya pun tak ambil juga lah. Dia tunggu. Jangan. Jadi untuk sebagai nasihat dan juga sebagai kita katakan cadangan lah apa yang kami perlu tempuh ataupun kami perlu ambil tindakan dengan umur dan juga waktu yang ada untuk mencapai misi Islam Syamil. Saya sekarang ni kita cakap tentang metod dah dulu. Oleh kerana masa tak cukup, saya nak bagi 2 contoh. Satu, undang-undang Islam. Yang kedua, perbankan Islam. Masa Profesor Mak Ibrahim mempertahankan 2 sistem, itu bagus. Sebab masa tu undang-undang Islam ni tak tahu ke mana lagi. Tapi bila dah infrastruktur ada, apa-apa semua sekali dah ada, kalau kita terus mempertahankan dualism sistem, maknanya bahagian Islam ini tidak akan berkembang dan akan tetap kalah pada konvensional. Jadi kita kena pergi dari masa ke semasa. Saya rasa kalau Profesor Mak Ibrahim ada sekarang ini, dia cuba menyatukan satu-satu. Misalnya, mula-mula dari segi undang-undang keluarga. Undang-undang keluarga hanya satu. Tidak ada dualism lagi. Misalnya, undang-undang harta. Cuba satukan. Kemudian undang-undang apa semua sekali. Jadi akhirnya kita akan dapat satu undang-undang Islam yang di-updatekan. Menjadi up to date berasaskan vehikel yang kita gunakan itu ialah undang-undang konvensional. Maknanya pada waktu itu kita mempertahankan our own conventional, iaitu yang berasaskan kepada undang-undang Islam. Tak ada lagi dualism itu. Misalnya, bank. Saya duduk merepek, masa saya duduk mesyuarat di bank, saya duduk merepek. Katalah bank yang tempat saya duduk.
tu menyumbang idea tu. Saya rasa kalau kita mempertahankan kita punya sistem Islam dengan tidak mengambil kira konvensional sistem yang ada di samping kita tu, salah. Dan orang yang duduk di bank-bank yang tidak ada dua sistem tu, mungkin dia tak berapa sedar duduk di bank muamalat ke, bank Islam ke. Sekarang ni saya punya pandangan, kalau bank Islam tidak boleh beat bank konvensional dalam masa singkat ini, maknanya kita gagal. Tapi malangnya, kita banyak tokoh-tokoh perbankan Islam kita banyak lebih mempertahankan benda-benda rutin yang kita baca dalam kitab-kitab, menyebabkan kadang-kala dia terpisah jauh, makin jauh pemisahan antara bank-bank konvensional dengan sistem Islam. Jadi masih terpisah. Mana dualisme itu dikekalkan. Maknanya apa maksud dualism itu? Dualism itulah maksudnya ialah secularism. Ini untuk raja, ini untuk apa tu kita kata da' li qaisar ma li qaisar wa da' lillah. Ini untuk Tuhan dan ini untuk raja. Yang Islam itu untuk Tuhan walaupun mahal. Dia punya apa tu rate-nya mahal dan apa tu banyak. Kita tak boleh nak kata riba. Tak boleh nak kata ini istilah bukan Islam ni. Jadi benda-benda macam itu kita. Jadi sedangkan sepatutnya kita kena merge. Akhir kita kena tidak boleh paralel begitu. Jadi kita akhir sekali kita mari himpit sikit, kemudian kita boleh menjadi satu sistem yang sama. Tidak ada lagi dua sistem. Jadi bila tidak ada dua sistem itu barulah kita nampak bagaimana sistem Islam itu hebat. Kemudian bila dah jadi macam tu, kita konvensionalkan yang Islamik itu. Jadi konvensional ni makna satu sistem yang diterima oleh umum, kan tak? Maka itulah yang menjadi klasik kepada kita. Begitu juga betul. Dalam kita misalnya saya dah tengok macam di bank-bank di Timur Tengah. Dulu kita lebih maju, tetapi sekarang ni ada kemungkinan sebab dia banyak menggunakan fatwa semasa untuk menyelesaikan masalah. Satu kesilapan bank kita sekarang ni ialah kita telah mengeluarkan banyak sangat peraturan yang mesti diikut. Kalau silap sikit, kena fine. Kalau silap sikit, tak betul. Non-compliant dan sebagainya. Itu boleh menyebabkan Islam itu berkembang. Macam juga dalam legal, dalam undang-undang juga. Bila kita melahirkan banyak enactment yang Islam, banyak ordinan yang Islam sebagainya. Jadi dia tidak akan berkembang. Kalau kita bandingkan dengan di antara undang-undang yang menggunakan teks dengan undang-undang zaman dulu, dia panggil dia zaman-zaman dulu belum ada undang-undang mahkamah yang menggunakan teks undang-undang dan sebagainya. Sebab tu Imam Malik apabila dia diminta buat kitab tu Al-Muwatta, dia buat. Kemudian bila Muwatta tu diminta oleh Abu Ja'far untuk dijadikan kod undang-undang kepada mahkamah, dia tak nak. Dia kata ini boleh menutup peluang Islam, undang-undang Islam tu untuk lebih maju dan menutup peluang perkembangan pemikiran. Jadi sekarang ni jangan kita kongkong yang Islam ni dengan terlalu banyak peraturan dan kita serahlah kepada ijtihad semasa para ulama. Dan para ulama tu kita boleh tangkih, kita boleh bersihkan kitab-kitab klasik yang dipegang oleh orang-orang kita tu dengan kitab-kitab baru. Banyak pemikiran-pemikiran perbank Islam yang kita boleh menulis berasaskan pengalaman itu, fiqh baru. Kita kena menulis, kita kena menulis. Tak boleh lagi kita guna fiqhul muamalat sekarang untuk nak kata yang kita perlu pada bank. Kita kena tulis fiqhul bank. Jadi fiqhul bank tu kena, jadi maknanya para pensyarah mula mengajar dah dalam universiti, tak payah lagi mengajar fiqh muamalat biasa. Ni muamalat fardhi ni zaman dulu apa semua. Buat satu benda yang baru. Ini kalau kita dengan bank nak pemikiran dengan bank, ini cara kita. Mahkamah begitu juga. Tak ada lagi mahkamah syariah, tidak mahkamah syariah. Jadi ada usaha di Mesir dulu pun pernah nak buat macam tu. Tapi gagal di reject oleh para ulama konservatif kita. Itu yang jadi masalah. Jadi saya rasa
Di situ kita cuba, maknanya bila kita nak syumulkan Islam dalam negara kita, kita perlu mempunyai satu metod yang jelas bagaimana kita akan gantikan yang konvensional tu dengan Islam dengan secara yang syumul. Satu, sebelum saya berhenti ni, saya maksudkan syumul itu macam air banjir lah, saya katakan tadi. Walaupun di bawah tu, saya mula nak sebut tadi, walau di bawah tu ada lurah, ada lubang apa semua, tetapi di permukaan itu adalah sama sahaja. Jadi awak orang miskin, awak orang fakir, awak orang bodoh, tapi di atas paras tu sama sahaja. Itu yang kita katakan, kita perlu menuju ke arah itu. Walaupun negara kita menjadi sebuah negara Islam yang sangat sederhana. Sekian. Baik, sebab saya latar belakang pengajar Melayu Tok Muk ya. Ya. Kita sering dimomokkan dengan agama lain banyak mempengaruhi amalan-amalan Islam di Malaysia. Sebagai contoh Hindu, Buddha dan seumpama. Ya. Bila saya masuk dalam bidang pengajian Melayu dengan sedikit asas pengajian Islam Usuluddin, saya mendapati secara timeline Islam yang datang paling lewat. Sepatutnya Islam yang dilihat mempengaruhi amalan-amalan lama Hindu Buddha ni, dan sehingga sebahagiannya sudah berjaya. Dan sebenarnya sekarang ni masih lagi berlangsung, iaitu kelangsungannya apa yang Tok Muk sebut tadi. Jadi kelangsungan itulah yang kita harapkan ke depan. Jadi istilah yang kita risau bahawa Islam dipengaruhi Hindu Buddha, yang lebih tepatnya kita yang sedang telah mempengaruhi dan membuat satu evolusi yang besar, dan masih lagi tersisa 2-3 benda yang belum beres itu, yang sewajarnya disambung untuk dibereskan oleh orang semasa. Ya. Dan itu yang saya faham daripada apa yang Tok Muk sebut tadi, betul. Betul, kita pernah tanya dan Ustaz betul. wajib kritik benda ni. Dia panggil ongoing process. Maksudnya terus pergi. yes. Sebab kita duk risau contohnya bila nak, adakah pelaksanaan satu undang-undang Islam itu akan terlaksana bila dia nak dinamakan sebagai undang-undang Islam, hudud, qisas dan seumpamanya. Contoh dalam bab bunuh orang ni, kalau mahkamah biasa kalau bunuh dia adalah enema dia dan seumpamanya itu. Kalau kata satu masa qisas dilaksanakan tapi bawah penal kod undang-undang konvensional, adakah dia tidak Islami punya undang-undang? Itu jadi dia masalahnya masalah sistem nilai tu, bukan teknik tu. Sistem nilai tu. Jadi kita boleh pergi setakat yang teknikal tu kita cuba bersihkan. Kemudian kita ada cakap tentang maqasidi, objektif utama misalnya. Apa nak capai? Misalnya keadilan. Kemudian kesaksamaan dan sebagainya. Capai objektif dulu. Kemudian benar-benar teknikal ni kita cuba buatlah. Ini kita nak pakai nak tutup aurat, tapi kita galik dia cerita tentang ropo-ropo dulu, aurat tak tertutup lagi. Tutup dengan guni dulu pun tak apa. Kita cuba cantikkan apa semua sekali. Tapi saya rasa kita kena faham lah sikit. Orang kita kadang-kadang mungkin dia tidak melihat sesuatu, ini kegagalan orang kita kan. Tidak melihat sesuatu secara syumul. Jangan kata Islam, jangan kata apalah. Kata nak selesai masalah keluarga. Adakah awak melihat dengan secara syumul? Jarang orang nak lihat secara syumul. Kadang-kadang dia nak menekankan, awak kena begini. Habislah. Tidak syumul lah masyarakat dan keluarga kita. Baik, sikit daripada Dr. Khamis sebelum kita berhenti. Sebelum saya berhenti, saya akan fikirlah. Kita nak betulkan mahkamah ke, nak betulkan undang-undang ke, nak betul ekonomi ke, nak betul bank, dia berpusat pada pendidikan asasnya. Tapi sayangnya pendidikan kita ni telah diserapi oleh kemaruk politik. Jadi bila bertukar kajian perkara politik, LP universiti pun kena tukar, nak chancellor kena tukar, dekan kena tukar. Di sekolah rendah, sekolah menengah pun kerana masuk parti lain kena tukar. Pak ekonomi pun kena hantar lagi Gua Musa mana. Jadi sekarang ni saya nak sebut, belum saya masuk politik, saya rasa politik ni jahat. Bila masuk tu memang dia lebih jahat lagi. Maknanya secara mudah lah. Kita ingat penyakitnya penyakit kerapu ya. Rupanya kanser. Jadi sekarang ni
Saya nak sebut, berpolitik dah jangan sampai kemaruk. Jangan sampai gulu. Jangan sampai ekstrim. Maknanya kita kata berpolitik, jadi Ustaz kata akademik. Dan akademik berpolitik. Jadi macam kita kata orang tasawuf nak salafi, orang salafi nak tasawuf, maka betul kena gabungkan balik. Dan sejarah kenyataan kita apabila berpecah pimpinan politik dengan pimpinan ilmu. Zaman lepas Abbasiyah, kemudian dia berpecah. Tapi kita sekarang ni selepas, saya ingat kita hantar anak-anak kita pergi England, pergi Amerika, mereka berdakwah sana. Kita balik sini, ulama-ulama, ustaz-ustaz sudah mau bergabung dalam politik kita dan dalam bidang-bidang yang lain. Tapi sekarang ni ada saja usaha-usaha nak memecahkan. Sebab ustaz kata, anak aksara min kamawan wa azna para. Aku lebih kuat pengaruh. Ya profesional pula, aku boleh pandai, kamu ustaz ni bengak. Jadi sekarang ni kita nak gabungkan balik intimas supaya masing-masing kata kita ada kelemahan, kita ada kekuatan. Jadi kita campur kekuatan kita tu, kita tolak kelemahan kita tu, insya-Allah kita berjaya. Tapi kalau tidak ada semangat kejujuran, sebab Nabi itu sifat pertama dia ialah sidik jujur, lepas tu amanah, tabligh, patanah. Jadi kalau yang tu pun kita tak lepas, tak payah cakaplah negara Islam pada tuan dunia Islam. Nak bawa diri kita Islam sebagai individu pun tak dapat. Nak bina rumah tangga kita sebagai Islam pun tak dapat. Jadi kalau gagal untuk diri kita dan gagal untuk keluarga kita, bagaimana kita mengimpikan negara Islam, dunia Islam dan sebagainya, akhir cakap kosong. Baik, kita berakhir di situ. Saya tak perlu ulang pada. Kira kemuncak dah tu. Buat kita menghubungi skun tu. Kira-kiranya kita serah pada pendengar sekarang dan masa depan untuk menilai, mengembangkan, mengambil yang molek, untuk setuju tak untuk setuju. Tok Muk dan Dr. Kamil dah bagi buah fikir masing-masing berdasarkan ilmu pengalaman. Jadi yang baik ambil lah sebaik-baiknya. Yang rasa tak setuju, apa tu lah? Okey. Habis bateri. Habis bateri.